Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi pada sesi PDPR yang kedua bersama saya, Cikgu Azlin, Guru Mata Pelajaran Sains tahun 4. Seterusnya, kita akan lihat bersama-sama isi kandungan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, pada sesi ini, Cikgu akan mengingatkan tentang beberapa perkara, iaitu tentang keperluan subjek. Baiklah, untuk subjek sains, antaranya yang diperlukan adalah buku teks sains tahun 4, yang ini. Buku nota sains, buku yang berwarna kuning tu. Dan kamu perlukan grup WhatsApp. Okey, grup WhatsApp ni memang dah sedia ada kan? Okey, akaun Google Classroom yang telah kamu dapat. Dan juga grup Telegram jika ada. Okey, insyaAllah cikgu akan wujudkan supaya senang kamu menghantar tugasan-tugasan. Ya? Suka cikgu mengingatkan tentang konsep belajar dalam norma baharu, ya. Okey, konsep yang kita akan laksanakan dalam sesi PDPR ialah kamu akan diberikan video, okey, video untuk pembelajaran, dan kadang-kadang cikgu juga akan beri link YouTube untuk kamu tonton, okey. Dan cikgu juga akan beri Google Form untuk kamu rekod kehadiran selain menjawab soalan, link quizzes jika ada quiz, dan juga Telegram bot. Ini yang akan cikgu cuba bangunkan kemudian. Okey, ini adalah antara tajuk-tajuk yang terdapat di dalam buku sains kamu. Bermula daripada tajuk yang pertama hingga tajuk yang terakhir, tajuk yang ke-10. Terdapat semua 10 tajuk sahaja. Tak banyak kan? Okey. Tajuk yang pertama adalah tajuk kemahiran saintifik. Yang kedua, tajuk manusia. Ketiga, haiwan. Keempat, tumbuh-tumbuhan. Kelima, sifat cahaya. Keenam, bunyi. Ketujuh, tenaga. Kelapan, bahan. Kesembilan, bumi. Ke-10, mesin. 10 saja tajuk. InsyaAllah kita akan cuba kuasai ke-10 tajuk ini pada tahun ini. Sedikit pengenalan tentang kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains membantu kamu untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Manakala kemahiran manipulatif pula melibatkan pengendalian alat dan bahan. Contohnya, bagaimana kamu mengendalikan mikroskop, bagaimana kamu mengendalikan termometer, bagaimana kamu mengendalikan alat-alat dan bahan di dalam makmal sains. Okey, ini adalah semua kemahiran yang terlibat dalam kemahiran proses sains. Ada berapa? Betul, ada 12 kemahiran proses sains. Ada di antaranya kamu sudah pelajari. Okay, kita tengok bermula daripada kemahiran memerhati, mengelas, mengukur menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan ruang dan masa, mentafsir maklumat atau mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Tanpa membuang masa, jom kita tengok kemahiran proses sains secara lebih dalam. Kemahiran ini adalah kemahiran yang kamu dah tahu kan? Okey, iaitu kemahiran memerhati. Di mana kamu akan mengumpul maklumat menggunakan deria. Okey, deria apa? Deria rasa, penglihatan, pendengaran, bau dan juga sentuhan. Apa organ yang terlibat? Organ yang terlibat dengan rasa tentulah lidah. Penglihatan, mata. Pendengaran, telinga. Bau, hidung.
Dan sentuhan menggunakan kulit. Okey, dengan sentuhan kita dapat rasakan sesuatu bahan itu sama ada dia panas, sejuk, tajam. Ya, kerana kulit kita boleh merasai panas, sejuk, sakit, tekanan. Kan? Okey, ada dua cara pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ialah kamu buat pemerhatian menggunakan dengan mengambil kira kualiti. Okey, dan kuantitatif pula adalah mengikut kuantiti. Benda yang boleh diukur. Apa benda yang boleh diukur? Contohnya, berapa mililiter air, berapa biji buah oren, berapa panjang meja. Okey, itu yang boleh diukur. Okey, yang kualitatif pula adalah berkenaan dengan contohnya yang kita tak dapat ukur dengan nombor, seperti bau, bau yang busuk, bau yang wangi. Okey? Okey. Faham kan? Baiklah, bagi memudahkan kamu lebih faham, cikgu ingin berikan contoh di sini. Ini gambar apa? Ya, betul. Ini gambar buah durian. Betul. Siapa suka durian? Ya, betul. Durian rasanya manis. Ramai orang yang suka kan? Okey. Bayangkan buah durian ini ada di depan kamu. Okey, dah dapat bayangkan? Okey. Apakah pemerhatian bagi menerangkan keadaan buah durian? Bila melibatkan pemerhatian, kamu harus menggunakan deria. Okey, tadi cikgu dah suruh bayangkan kan? Buah durian ada di depan kamu. Buah durian, bukan gambar ya. Buah durian. Okey. Apa deria yang kamu boleh gunakan untuk buah durian ni? Untuk merasa buah durian ni. Okey. Yang pertama sekali, kamu boleh nampak dia. Jadi, kamu gunakan deria penglihatan. Kamu boleh sentuh dia. Jadi, itu deria sentuhan. Kamu boleh makan rasa isinya. Itu deria rasa. Dan kamu boleh hidu bau buah durian kan? Jadi, kamu menggunakan hidung. Jadi, organ yang terlibat adalah mata, kulit, lidah dan hidung. Okey, cara menjawab soalan pemerhatian, kita kena gunakan deria ini. Okey, jawapannya ialah kulit durian berwarna hijau. Betul ya? Isi durian berwarna kuning. Duri pada kulit durian adalah tajam. Tajam kan? Okey, rasa isi durian manis. Dan buah durian berbau wangi. Itu adalah pemerhatian untuk keadaan buah durian. Kita ke kemahiran yang seterusnya iaitu kemahiran mengelas. Apa itu kemahiran mengelas? Kemahiran mengelas ialah kamu perlu mengenal pasti persamaan dan perbezaan objek. Kemudian, kamu perlu mengasingkan dan mengumpulkan objek mengikut ciri-ciri dalam kumpulan yang lebih kecil. Okey, tak apa. Kita tengok nanti contoh yang akan cikgu berikan. Baiklah, ini contohnya ya. Okey, contoh soalan. Bina jadual pengelasan mengikut ciri-ciri sepunya yang berbeza untuk murid-murid SK Tempoyang seramai 173 orang. Okay. Ada banyak cara untuk kita mengelaskan murid-murid SK Tempoyang. Salah satunya mengikut jantina. Okay, lelaki, perempuan. Itu jantina. Jadi, cikgu kelaskan murid-murid SK Tempoyang ke dalam dua kumpulan kecil. Lebih kecil daripada 173 ni. Okey. Cikgu kelaskan kepada murid lelaki dan murid perempuan. Okey. Nampak? Cikgu gunakan ciri-ciri jantina.
Okey, soalan cikgu. Cuba kamu fikirkan ya. Apa lagi ciri-ciri sepunya yang boleh digunakan untuk mengelaskan murid-murid SK Tempoyang? Cuba fikirkan. Ya, apa lagi ciri-ciri untuk kita letakkan murid SK Tempoyang ni dalam kumpulan yang lebih kecil daripada 173 orang? Apa ciri-cirinya? Ya, betul. Mengikut umur. Seperti sekarang, kamu dibagikan mengikut kelas, kan? Itulah kemahiran mengelas. Kelas. Okey. Kamu dikumpulkan mengikut kelas. Kelas tahun 1, kelas tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okey, ada berapa kelas? 6 kelas. Okey, termasuklah kelas pra 7 kelas. Okey. Itu semua dalam kumpulan yang kecil. Kita asingkan mengikut ciri-ciri apa pula tu? Ciri-ciri umur. Okey. Boleh faham? Senang je kan? Okey. Okey, baiklah. Kita akan imbas kembali tentang kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okey. Bagaimana mengukur dan menggunakan nombor ni? Kita lakukan secara kuantitatif. Bila sebut ukur menggunakan nombor, mesti kita lakukan secara kuantitatif dengan mengambil kira kuantiti. Apa? Kuantitatif, kuantiti. Kuantitatif, kuantiti. Dan ia mesti boleh dikira. Okey? Dia mestilah menggunakan alat yang piawai. Apa alat piawai tu? Alat yang standard, yang semua orang gunakan, benda yang sama. Okey? Contohnya pembaris, termometer, okey? Untuk merekod objek atau fenomena. Okey, contohnya di sini. Panjang pensel. Okey, kamu boleh gunakan pembaris. Okey, boleh tak kamu gunakan selain pensel? Seperti klip kertas. Boleh, tapi klip kertas itu adalah alat pengukur yang tidak piawai. Tak semua orang gunakan. Mengukur panjang, biasanya orang menggunakan pembaris atau pengukur. Betul kan? Okey. Contoh di sebelah ni adalah tentang mengukur suhu. Okey. Kita gunakan termometer. Kita ke kemahiran proses sains yang seterusnya, iaitu kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa. Menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran yang memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena. Biasanya berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Ingat ya? Mengikut urutan masa. Ada parameter. Apa itu parameter? Kita tengok slide yang seterusnya. Jom perhatikan contoh ini. Okey. Apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan apabila sebatang aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit? Ingat, perhatikan maksudnya pemerhatian. Kamu mesti menggunakan deria kamu. Okey? Ada selepas 10 minit, selepas 20 minit. Ini adalah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, pemerhatian kamu. Yang kamu lihat, saiznya bertambah kecil. Nampak? Saiz aiskrim tu bertambah kecil. Dan ia berubah bentuk. Okey, jadi parameternya ialah saiz dan bentuk. Mudah saja. Okey, tak apa. Nanti kita akan buat lebih banyak latihan dan insya-Allah kamu akan lebih menguasai. Mentafsir maklumat ataupun data. Ini juga salah satu daripada kemahiran proses sains.
Apa itu mentafsir maklumat dan data? Okey, ia memerlukan kamu mentafsir data dengan memberikan penerangan yang rasional. Okey, maksudnya penerangan tu kenalah rasional. Tak boleh merepek-repek. Okey, ia biasanya adalah tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Kalau tadi kamu tak jelas, mungkin dengan contoh ini kamu akan lebih faham. Okey, mari kita tengok carta ni. Ini adalah carta pie. Okey, yang berwarna hijau. Okey, carta ini adalah tentang cara murid datang ke sekolah. Mesti tengok tajuk dulu ya. Kemudian baru kita tengok apa maklumatnya. Okey, yang berwarna hijau itu menaiki bas. Biru berjalan kaki. Yang warna ungu menaiki kereta dan merah menaiki basikal. Okey. Okey, daripada carta ini apa yang kamu boleh tafsirkan ialah bilangan murid yang menaiki basikal sama dengan bilangan murid yang berjalan kaki. Sama kan? Okey. Mari kita tengok budak. Ada seorang budak perempuan dekat sini ya. Dia tanya, apakah cara utama murid datang ke sekolah? Macam mana nak jawab soalan dia? Jom kita tengok carta ni. Apakah cara utama murid yang datang ke sekolah? Mesti kita tengok yang paling ramai menggunakan cara tu. Tengok carta pai. Cara yang bagaimana? Cara utamanya. Pandai, betul. Dengan menaiki bas. Tengok pada carta ni. Yang berwarna hijau ni adalah yang paling banyak di antara cara-cara yang lain. Okey, yang paling sedikit apa pula? Betul, berjalan kaki. Nampaknya kamu dah mula menguasai kemahiran ini. Wah, ada satu lagi contoh. Okey, ini adalah salah satu peta minda. Kan, peta iting. Peta apa ni kalau kamu ingat? Ini peta apa? Peta Betul, peta pokok ya. Okey. Kita tengok tajuknya di atas, cara haiwan membiak. Okey, ada berapa cara? Ada 2 cara. Bertelur dan melahirkan anak. Yang boleh bertelur, buaya, ikan dan ayam. Manakala yang melahirkan anak adalah gajah, kucing dan serigala. Tafsiran datanya, buaya, ikan dan ayam bertelur. Manakala gajah, kucing dan serigala melahirkan anak. Itu tafsirannya. Okey. Kita lihat apa pula pertanyaan budak perempuan ni. Okey, berapakah cara haiwan membiak? Berapakah cara haiwan membiak? Cuba jawab. Betul. Ada berapa cara? Kita kena jawab berapa, okey? 1, 2. Ada 2 cara, iaitu bertelur dan melahirkan anak. Penting sangat-sangat untuk kamu memahami soalan. Kalau ditanya berapa, kamu jawab dalam bilangan. Maksudnya ada 2 cara haiwan membiak. Lebih faham kan? Cukup dulu tentang kemahiran proses sains yang kita pelajari pada hari ini. Okey, kita cuba dulu uji diri kita dengan menjawab beberapa soalan berkaitan dengan apa yang cikgu dah terangkan tadi ya. Okey, arahannya ialah jawab soalan-soalan berikut di dalam buku nota sains. Buku mana? Tadi cikgu dah terangkan. Buku nota sains adalah buku yang berwarna kuning tu. Dekat depan kulit buku tu dia tulis nota sains, buku sains ya. Okey. Soalan yang pertama, nyatakan pemerhatian kamu berdasarkan gambar ini. Nyatakan pemerhatian kamu berdasarkan gambar ini. Okay. Nanti kamu salin soalan dan terus tulis jawapan. Boleh lukis gambar kek. Okay? Okay.
soalan yang seterusnya. Soalan kedua. Kelaskan bahan-bahan berikut. Okey. Arahannya, kelaskan bahan-bahan berikut. Apa bahan-bahannya? Gelas, kayu hoki, guli, batang aiskrim, cermin muka, almari kayu, cermin tingkap, kerusi kayu. Okey, kamu dikendaki mengelaskan bahan-bahan ini. Kamu boleh buat dalam bentuk jadual ataupun apa? Selain jadual, kamu boleh gunakan peta pokok. Okey? Kamu boleh mengelaskan bahan dengan dua cara. Okey, satu menggunakan jadual atau bukan dua, cikgu tak nak dua, cikgu nak satu je. Atau kamu boleh menggunakan peta pokok. Soalan yang seterusnya. Apakah yang dapat kamu tafsirkan daripada carta pai di bawah? Apakah yang dapat kamu tafsirkan daripada carta pai di bawah? Okey. Carta pai ini menunjukkan peratusan murid mengikut jenis buku yang dibaca. Okey. Cikgu nak kamu buat tafsiran dalam bentuk ayat. Okey, macam mana? Tafsirkan dalam bentuk ayat. Boleh rujuk contoh yang cikgu dah bagi tadi. Ya? Bagaimana nak buat tafsiran dalam bentuk ayat. Dan soalan yang terakhir. Okey, kamu boleh lihat gambar ni. Ada sebuah eksperimen. Okey, eksperimen ini ada seorang murid, dia menggunakan lampu suluh. Ni lampu suluh dan ada tiang kayu. Lampu suluh tu sekejap dia letak di sini, sekejap ke sini, sekejap ke sini, sekejap ke sini dan sekejap di sini. Okey, kamu boleh tengok apakah yang dia perhatikan dengan meletakkan lampu suluh di kedudukan yang berbeza. Apa yang dia nak perhatikan sebenarnya? Betul, dia nak perhatikan bayang-bayang. Pandai. Okey. Dia buat eksperimen ni menggunakan lampu suluh dan tiang kayu. Lampu suluh dia letakkan di beberapa tempat yang berbeza. Dia suluh dari kedudukan yang berbeza. Dan dia perhatikan bayang-bayang. Soalan cikgu ialah, apakah parameter bagi eksperimen di bawah? Apakah parameter bagi eksperimen di bawah? Ya, cikgu dah tahu memang dia nak lihat bayang-bayang. Tapi dia lihat apa pada bayang-bayang tu? Okey, cikgu nak kamu cuba fikirkan dan cuba jawab. Ada 4 soalan sahaja. Okey, kamu dikendaki menjawab keempat-empat soalan di dalam buku nota sains dan kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Sebelum cikgu akhiri sesi PDPR kita pada hari ini, cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu di atas kerjasama dan tumpuan yang telah kamu berikan daripada awal sesi hingga ke akhirnya. Cikgu harap kamu akan menyiapkan tugasan yang cikgu telah berikan. Okey? Dengan itu, good luck cikgu ucapkan dan mudah-mudahan kamu dapat menjawab dengan betul. Okey? Kita jumpa minggu depan. Bye!